Okey. Jadi vector in the Cartesian plane ni dia ada dua jenis. Okey, Elisa pun dah ada. Okey, ada dua jenis, iaitu yang pertama adalah column vector. Okey, dan keduanya adalah unit vector. Okey, selamat datang Natra. Okey. Untuk column vector ni, ini Cartesian plane ni ialah koordinat lah yang kita gunakan ada koordinat, ada paksi X, paksi Y, dan contohnya kalau kita ada vektor AB, okey, vektor AB dan jarak melintang antara A dengan B ni adalah 4 unit, jarak menegak dia 3 unit. Jadi kita boleh tulis vektor AB dalam bentuk kolom vektor. Okey, ini dipanggil sebagai kolom vektor. So ataupun vektor laju. Okey, ini adalah vektor laju. Okey, yang lain-lain tu kalau lambat masuk nanti boleh ulang semula pada video. Okey, boleh tengok balik yang asal tu daripada video. Okey. So, cara tulis dia begitu. Yang atas ni sama macam translation. Ingat tak kalau awak belajar transformation? Transformasi, kan kita ada translasi. Translasi, okay? So, yang atas ni adalah pergerakan untuk X. Adjacent. Adjacent memang kena, yang atas ni adalah untuk X. Pergerakan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau pergerakan dia ke kanan, dia adalah positif. Kalau pergerakan dia ke kiri, nilai dia negatif. Okey, yang bawah ni adalah untuk pergerakan ke atas dan ke bawah. Yang selari dengan paksi Y. Okey, yang ni yang selari dengan paksi X. Jadi atas untuk X, bawah untuk Y. Sama juga Y ni, kalau pergerakan ke atas dia adalah positif dan kalau pergerakan dia ke bawah dia adalah negatif. Okey, boleh? Untuk yang kolom vektor ni, yang pertama, kita berkenalan dulu sikit. Okey. Okey. So, kolom vektor, tak ada masalah dengan kolom vektor. Ni cara menulis dia lah. Cara kita nyatakan vektor ni. Okey. Cara kita nyatakan vektor ni menggunakan kolom vektor. Alright. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan unit vektor. Okey, unit vektor ni magnitude dia 1 unit. Maksudnya panjang dia adalah 1 unit. Dan kalau pergerakan tu selari dengan paksi X, selari maksudnya yang melintang. Kalau bawa X axis dengan kiri Y axis. Kalau bawa X axis dengan kiri Y axis. Oh, tak kisah. Tak kisah dia bawah ke, dia atas ke, janji pergerakan vektor ni. Pergerakan vektor ni kita tengok. Kalau vektor tu menurun ke bawah, jadi pergerakan dia akan turun ke bawah. Kan? Jadi kita akan gerakkan X dulu, lepas tu kita gerakkan Y. Okay, contohnya macam ni. Let's say vektor kita begini. Okay. Dia tak kira lah di atas atau di bawah. Jadi kita akan tengok pergerakan ni. Nak daripada vektor, let's say ni adalah D dan E. Vektor DE. Jadi pergerakan D nak pergi ke E, melintang, kita perlu bergerak ke kiri. Okey, bergerak ke kiri dia akan jadi negatif lah. Lepas tu dia bergerak ke atas, dia akan jadi positif. Macam tu. Negatif ke nanti? Oh tidak, nanti dia akan pergerakan. Okey, let's say macam ni. Jarak ni misalkan 4 unit. Yang ke atas ni adalah 3 unit. Jadi cikgu akan tulis vektor DE. Dia akan jadi pergerakan melintang ni yang selari dengan paksi X ni ke kiri kan. So dia akan jadi negatif 4. Ke atas dia akan jadi positif. Macam tu. Boleh? Okey.
Itu. Oh, okey, faham. Alright. Jadi kita pergi pada unit vektor. Okey, untuk unit vektor tadi, panjang unit vektor tu adalah 1 unit. Kemudian kalau pergerakan dia selari dengan paksi X, maksudnya dia ke kiri ke kanan tu, kita gunakan simbol I. Okey, gunakan simbol I. Kalau pergerakan Y selari dengan paksi Y ke atas ke bawah, kita akan gunakan simbol J. Okey, jadi unit vektor dia menggunakan simbol I dan simbol J. Jadi panjang untuk I, okey, untuk vektor I ni, untuk panjang 1I, okey, panjang 1I dan panjang 1J itu adalah 1 unit. Okey. Jadi contohnya, kalau A tu koordinat dia ialah 1, 0. Jadi maksudnya koordinat A ni dia selari dengan paksi X ke dia selari dengan paksi Y? Koordinat A kalau titik dia adalah 1, 0, dia terletak pada paksi X ke pada paksi Y? Paksi X. Okey, paksi X. Alright, betul lah ni Alia, betul. Okey. So pada paksi X. Jadi kalau daripada origin, daripada tengah ni, cikgu pergi ke koordinat A 1 unit, okey, pergerakannya 1 unit. So kita akan tulis OA itu ialah I sebab dia bergerak selari dengan paksi X. Dia bergerak macam ni. Okey, daripada apa-apa hal pun kita kalau dia bagi koordinat, pergerakannya mesti daripada O. Okey, so OA ni dia tak bergerak atas bawah pun, dia bergerak melintang ikut paksi X. Jadi pergerakan paksi X ni tu 1 unit, tapi Y dia tak bergerak. Okey, kalau B 01, B berada pada paksi Y. Jadi OB tu adalah J. Tak ada I sebab tak ada bergerak pada paksi I. Pada paksi X tu dia tak bergerak, dia bergerak pada paksi Y sahaja. Jadi dia adalah, cara kita tulis kolom vektornya adalah 01. Okey, setakat ni ada nak tanya? Mungkin ada yang tak berapa clear. Yang penting untuk peringkat awal ni cuma kita nak tahu macam mana rupa kolom vektor dan macam mana rupa unit vektor. Itu je dulu. Okey. So kita tengok contoh. Faham? Alright. Jadi kolom vektor, ulang balik untuk bagi yang baru masuk tu. Okey, kolom vektor maksudnya di atas ni adalah untuk pergerakan pada paksi X bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau pergerakan ke kanan positif, gerakan ke kiri adalah negatif. Yang bawah ni adalah pergerakan ke atas dan ke bawah ataupun koordinat Y dia. Pergerakan pada paksi selari dengan paksi Y. Ke atas positif, ke bawah negatif. Okey. Unit vektor pula, cara kita tulis dia ada I dan ada J. Kalau pergerakan dia selari dengan paksi X, kita akan kata I. Kalau dia pada paksi Y, kita akan kata J. Okey. Itu roughly yang ini. Okay, kita tengok yang helaian yang kedua. Okey. Okey. Sekarang ni, Tadi OA kita adalah 1, 0 kan? Dan B kita adalah X0, Y1. Okey. Jadi kalau pergerakan dari O ke A, okey, O ke A dia 1 unit, dia 1 unit kat sini. Dan OB ni pun 1 unit. Okey. Jadi sekarang vektor OQ
untuk kita dapatkan vektor OQ, kena tulis sikit lah Untuk dapatkan vektor OQ, jadi combine dengan apa yang awak belajar 2 hari lepas. Nak dapatkan OQ, kita perlu ikut triangle law. Kita akan bergerak OP plus PQ. OP plus PQ. Okey. Okey. OP plus PQ. Jadi, kalau panjang... Cikgu dah sempat dah beli pen baru ni. So, OP kat sini. Ini adalah sejarak X kan? Tak tahulah berapa jarak dia. Ini untuk pengenalan konsep aja dulu Okey. Jarak ni adalah X. Okey, jarak ni adalah X. Dan jarak ke atas ni kita kata sebagai Y. Kita tak gantikan dengan nombor, tapi kita gunakan simbol X dan Y. Okey. Jadi, panjang OP ni, kalau pergerakan satu ni adalah I, okay, ini adalah I, kita ada panjang sebanyak X. So, kita kata pergerakan ni adalah X darab dengan I lah. Okay, X ni darab dengan I. So, OP ialah XI plus PQ ni adalah Y. Dan ni pergerakan OB ni adalah J tadi kan? J. Jadi, Y darab dengan J. Okey. Jadi, kalau kita tukar dia kepada kolom vektor, dia akan menjadi X, Y. IJ tak payah ambil. Untuk kolom vektor, kita cuma ambil nombor yang depan X, depan I dan nombor depan J. Okey. Boleh? Macam sangkut sikit ke? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Clear tak? Macam mana kita dapatkan nak tulis dalam bentuk IJ ni? Jadi kita kena tengok panjang mana pergerakan OP ni. Kalau 4 unit, jadi 4I. Kalau ke atas ni 5, jadi 5J. Okey, tu maksud cikgu. Okey, sekarang ni kalau kita nak kira untuk panjang, magnitude OQ. Tak faham yang tukar kolom? Kejap. I tu jarak O ke A. Ya, betul. Tadi kan kita dah bagi nota. Tadi kan cikgu bagi nota. OA tu kalau jarak dia 1 unit. Jadi, dia bergerak 1 unit. 1 unit kan? So, 1 unit dia I lah. Kalau dia bergerak 2 unit, dia akan jadi 2I. 3 unit, jadi 3I. 4 unit, jadi 4I. So, kat sini X, jadi XI. Macam tu. Boleh Kugan. Okey. So, yang tukar kolom tu tak faham. Ilan ni tak faham. Tukar kolom ni, kita... Okey, dah faham. Baru nak terangkan. Okey, dah faham So, yang atas ni adalah untuk pergerakan pada paksi X. Pergerakan melintang. Yang ni adalah pergerakan menegak. Okey. So, kalau cikgu nak minta magnitude. Magnitude OQ. Magnitude kan ada palang kiri kanan. Okey. Macam mana nak kira panjang OQ ni? Disebabkan kat sini ada right angle. So, kita mesti gunakan. Macam biasa kalau ada segitiga right angle triangle. Kita akan gunakan Pythagoras theorem. Okey. Jadi, nak menggunakan Pythagoras theorem untuk mencari jarak OQ, vektor OQ. Kita akan ambil nombor dia saja. Tak payah ambil I, J, tak payah. Kita ambil nombor-nombor dia saja. So, it would be X squared plus Y squared. Okay. Jadi, kalau nak cari panjang vektor, kita gunakan formula ni. Pythagoras. Betul, Natra. Kita gunakan Pythagoras. Pythagoras theorem. Okay. Okay, clear? Yang ini clear? Jadi,
keep in mind, kalau nak guna column vector, kadang-kadang soalan minta tau. Write vector in terms of ij ataupun dalam bentuk column vector. So, kita kena alert. Okay. So far so good. Kita boleh continue lagi. Kita buat latihan sikit. Okay. So, kita relax-relax belajar macam kita belajar kat kelas. Kita buat latihan pula. Boleh? Okay. Okay. Yang ini cikgu terpaksa pinjam buku sekolah anak, buku matematik dia. Okay, sebab dalam keadaan terdesak ni kan, tak request Nurul Najwa. Okay, Afia tak apa. Nanti cikgu ada moderator yang akan accept dia. Okay. So ni kita gunakan buku kotak-kotak anak cikgu lah Jadi tapi okey juga kan? Nampak clear kan? Okey. So kita mulakan tengok pada OP dulu. Okey. Tengok pada OP. Tengok pada OP ni OP. Okey. Kalau cikgu nak nyatakan, okey ni soalan dia. Cikgu nak awak nyatakan vektor OP mula-mula in terms of ij. Dan lepas tu cikgu nak awak tukar kepada kolom vektor. Okey. So ada yang boleh jawab? Macam mana cikgu nak tulis vektor OP in terms of ij? Okey, vektor OP in terms of ij. Jadi, OP is equal to, okay, cikgu tunggu jawapan daripada you all. In terms of ij. 3i plus 5j. Betul Alia. Jadi kita tengok ni, OP, jadi pergerakan dia. Kena guna pen lain. Okay. Pergerakan O nak pergi ke P, so kita perlu bergerak 3 kotak kan? 3 kotak. Jadi, bergerak ke kanan. So, 3I. Lepas tu dia naik 5 kotak. 5J. Okay, ramai yang dapat. Alright. So, OP is 3I plus 5J. Okay. Kalau nak tukar kepada kolom vektor, yang ni korang tak boleh nak type kot. Cikgu tukarkan. Jadi, yang X berada di atas, yang Y berada di bawah. Okey. Kalau sekarang soalan cikgu yang seterusnya, cari magnitude OP. Magnitude OP. Okey, ada yang boleh kirakan magnitude OP? Malam ni ada dari banyak sekolah yang cikgu tahu, ada daripada sekolah sains Sembrong, daripada STF, daripada Maktab Tentera pun ada. Okey. Okey, so kita nak cari magnitude OP. Kita gunakan Pythagoras theorem. Square root of 34. Okey, betul lah Lia. Square root of 34. So, square root 3 squared. Okey, 3 squared plus 5 squared. So, dia akan jadi square root 24. Okey, tak payah tukar kepada decimal places biar je pada square root 24. Tak ada masalah. Okey. Alright. So, dapatlah konsepnya. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua kita tengok OV. Okey, bagi cikgu OV in terms of IJ. Dan lepas tu cikgu nak dia punya magnitude. OV.
Okey, OV. Boleh nampak jelas kan? Kotak-kotaknya besar ni. Okey, siapa boleh jawab dulu OV? OV 2i, negative 2i plus 4j. Negative 2i plus 4j. Alia jawab. Alright, betul-betul. Negative 2i. Anissa, 2i tu ada negatif. Okey, Kugan betul. Adriana betul. Okey, sebab pergerakan dia bergerak ke kiri. Bila bergerak ke kiri ada negatif. Lepas tu bergerak ke atas dia positif. Okay, so OV is negative 2i plus 4j dan kolom vektor dia negative 2 dekat atas, 4 dekat bawah. Okay, sekarang dia punya magnitude square root 20. Oh, siapa yang dah kira square root 20 tu? Anissa, dah square root 20. Okay, square root 12, Kugan. Macam mana boleh square root 12? Square root 12 salah. Jawapan tadi square root 20. Mungkin tanda negatif tu kot. Bila ada negatif, ingat kita kena square. Kita kena bracket. Okay. Square root negative 2 square plus 4 square. So, sini kita dapat 4. Ni dapat 16. So, kita akan dapat 20. Okay. Square root 20. Ramai dapat jawab square root 20. Adiana, Nur Amalia tapi Zati tadi. Aisyah, Rodia Rosli. Okey. Sorry lah tulisan agak buruk sikit malam ni. Okey, kita beralih pada OT. Ini OT. Tengok OT. Anak panah dia ke atas. Macam mana tu? Vektor yang dibagi ialah TO. Tapi cikgu nak minta OT. Macam mana kita nak buat? Square root 20. Tadi jawapan memang dah square root 20. Betul, square root 20. Okey, untuk OT pula. OT dekat bawah ni, vektor dia TO. Tapi cikgu minta OT. Macam mana tu? Kita tengok siapa yang boleh jawab. Kita nak minta, cikgu minta OT. Belum ada yang boleh jawab. Ke line internet tak masuk ni. OT 4i plus 2j. Macam tak confident ni, ada tanda question mark kat belakang tu. Adriana kata 4i plus 2j. Dayang kata negative 4i minus 2j. Okay, jawapan yang berbeza ni. Tengok orang lain. Cuba lagi orang lain. Anak-anak yang lain. Cepat, boys yang aktif kat sini cuma Kugan aja ni. Yang lain-lain mana? Tadi request ramai RMC. Mana RMC? Typo. Okay, Iris kata negative 2j plus 4i. Okay, macam-macam jawapan ni. Rodiah kata 4i plus 2j. Okay, ni banyak jawapan. Okay, kita tengok lagi. Siapa lagi nak cuba? Mana wakil hero?
Lagi cepat. Okey, yang lain-lain mana lagi? Kugan, what is your answer? Kugan belum respon lagi ni. Ke Kugan dah pening? Alia kata negatif 4i minus 2j. 4i plus 2j. Nurun Hajwa dah masuk. Okey Nurun, berapa? Ilani, 4i plus 2j. Cepat. Jawapan saya. Jawapan Intan berapa? Mana jawapan Intan? Tak masuk lah Intan. Dekat komen cikgu tak ada masuk nama Intan pun. Nurul Najwa 4J plus 2J. Pasal 22J. Tak ada I ke? 4I. 4I plus 2J. 4J plus 2I. Macam mana tu? Berpusing-pusing. Okey. Tengok dekat sini. Sekarang ni. Cikgu bagi jawapan Okey. Sekarang ni. Walaupun anak panah dia ke atas. Tapi cerita kita ialah berkaitan O nak pergi T. Jadi kita tengok daripada O nak pergi T. Pergerakan melintang dia. Dia bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri. Berapa kotak ni? 4. So kalau 4 means dia akan bergerak negatif 4i. Kan pergerakan ke kiri ke kanan tu untuk I kan? Negatif 4i. Sampai sini nak pergi ke T dia terpaksa turun. Bila turun dia akan jadi negatif. Okey? Jadi siapa yang betul tadi komen tu naik cepat-cepat kan, so cikgu tak dapat nak ingat balik siapa yang betul. So jawapan kita ialah negatif 4i minus 2j. Okey, kalau kolom vektor negatif 4 dekat atas, negatif 2 dekat bawah. Okey. Jadi siapa yang salah tu boleh semak balik. Tengok balik. Okey, fahamkan semula. Okey, untuk cari dia punya magnitude. Ingat kalau negatif kena bracket. Plus negatif 2 squared. Saya ingat pula dia punya square root Okay, sebab cikgu left handed kan, so nak tulis belah kanan ni macam agak susah sikit. Okey, so OT ni akan jadi square root 20. Betul. Okey, tak apa, masing-masing semak masing-masing punya jawapan. Okey, square root 20. Okey. Kita tegakkan balik lah. Saya ingat dah semua. Okey, number 4. Kita pergi number 4. Number 4 kita tengok vektor A. Yang ni. Okey, sekarang cepat. Korang dah makin pandai ni. Dah makin pandai nak tulis vektor ni. Vektor A. Ya, square root 20. Betul square root 20. Okey, sekarang vektor A. Cikgu nak jawapan untuk vektor A. Belum ada naik lagi komen jawapan. Okey, Adriana kata 3i plus j. Ilani 3i plus 1j. Okey, kalau 1 tak payah tulis 1. Okey, kita ambil J sahaja. Rodia pun ada 1J, Alia pun ada 1J. 1J, 1 tak payah tulis. Negatif 3i, Syabika betul, negatif 3i plus J. Okey, Dayang pun betul. Jadi pergerakan dia 3 kolom, 3 kotak ke kiri. Jadi ke kiri. Pergerakan dia ke kiri. Okey. Jadi 3i ke?
Kalau pergerakan dia ke kiri, cikgu pun tersilap tadi. Okey, masing-masing dah betul kan? Cikgu pun dah tersilap. Okey, pergerakan ke kiri negatif 3i plus j. Okey. Alright, dah lama-lama duduk rumah ni tepu pula kan. Negatif 3i plus j. Okey, so kolom vektor dia would be negatif 3 kat atas, 1 kat bawah. Yang ni baru keluar 1. Okey. Magnitude negatif 3, negatif 3 squared plus 1 squared. Okey. 9 plus 1. So, kita dapat square root 10. Okey, number 5. Square root 10, yeah. Okey, number 5. Number 5, kita pergi pada B pula. B kat sini. Okey, B. Negatif 3. Okey, dah ada hero yang jawab. Putera. Negatif 3i plus j. Oh, jawapan tadi. Tu jawapan tadi. Cikgu nak jawapan ni pula. B. Okey. Line internet siapa yang laju dapat jawab dulu kan. Okey. So, B. B ni menuju ke bawah ni. Okey, nak dapatkan vektor B. Dah ada yang jawab Okey. Syafiqah Luqman, I tambah 2J. Ilani, I tambah 2J. Mirul Hafiz, I tolak 2J. Okey. Dayang, I tolak 2J. Okey, dah ada 2 jawapan ni. Intan kata negatif I tolak 2J. Alia negatif I tolak 2J. Negatif I tolak 2J. Lajunya negatif I tolak 2J. Negatif I tambah 2J. Ada yang tolak, ada yang tambah. Tambah tolak Putera. I tambah negatif 2J, tak boleh ada 2 simbol kat situ. Okey, kita kena satu simbol aja. Google, negatif I tolak 2J. Nur Syafiqah, Dayang, negatif I tolak 2J. Alia, negatif I tolak 2J. Okey, kita tengok sini. Untuk B, ni starting point, ni ending point. So, starting pergi kiri kanan dulu. Dia ke kiri, 1 kotak. So, negatif I. Dia turun 2 kotak, negatif 2J. Okey. So, negatif I minus 2J. Macam tu. So, kolom vektor would be negative 1 and negative 2. Macam tu. Okey. Sekarang magnitude. Negatif 1 squared plus negatif 2 squared. 1 tambah 4. Jadi square root 5. Okey. Square root 5. Okey. Okay, next. Kita pergi pada C pula. Okay, C. Vektor C. Dia square root 5, betul square root 5. Vektor C. Okay. Vektor C. Macam mana C tu? Sekejap cikgu betulkan kamera cikgu sikit. Okay. Okay, vektor C. Okay, C negatif 2. Rodia. Okay, Zabi. Kalau cikgu baca tu tak ingat cikgu siapa. Okay, negatif 2. Ada yang bagi 2i. Kenapa G pula Mirul? Mai datang G pula. Negatif 2i. Okay. Typo ke Mirul? Kenapa G pula yang keluar kat situ? Okay. Jadi C ni, ramai yang dah betul C ni dia bergerak ni starting to ending, dia bergerak ke kiri
Jadi negatif 2i j. Tak ada pergerakan atas bawah. So tak ada j-nya. Tak ada j-nya. Jadi kalau kita tukar pada kolom vektor, dia akan menjadi I dia negatif 2, j dia kosong. Y dia kosong. Okay, negatif 2 kosong. Okay. So kalau macam ni, berapa magnitude dia? Magnitude dia 2 lah. 2 kotak. Kan? Dia 2 kotak. Dia tak perlu guna Pythagoras theorem. Teruslah kita dapat magnitude dia adalah 2. Sebab 2 kotak kan, panjang dah boleh ukur dah. Kalau dia kalau dia melintang macam ni, baru kita boleh guna Pythagoras theorem sebab wujud right angle triangle. Okay. Okay, last one. Untuk yang inilah untuk soalan ni. Kita pergi pada D. D belum tengok lagi kan? Okay. Okay, D. Vektor untuk D. Okay, vektor untuk D. D is negative 3. Oh, dah yang laju pula. Oh, positif. Positif 3. 3J. Okay. Yang lain, Rodia pun kata 3J. Okay. Senang kan? Ilza pun dapat 3J lagi. Yang lain-lain pun dapat 3J. Sebab starting kat bawah, ending kat atas. Jadi dia bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, 3 kotak. Jadi dia akan menjadi positif 3J. Jadi dia punya kolom vektor ke atas akan jadi I dia tak ada. Y dia, X dia tak ada, Y dia 3. Okey. Dan magnitude D ni pun boleh diukur 3 kotak. So 3. Okey. So clear untuk yang ini. Ini starting. Ini baru starting. Belum ni warm up. Okey. Kalau okey, kita nak beralih pada kertas yang keempat. Okey, kita pergi pada kertas yang keempat. Alright. Clear. Bagus. Alright. Okey. Kertas yang keempat sikit aja. Sikit je. Okey, kat sini kalau vektor R, cikgu namakan satu vektor tu vektor R. Kita nyatakan vektor R dalam sebutan I dengan J is xi plus yj. So unit vektor, maksudnya satu unit untuk vektor R. Okey, satu unit untuk vektor R ni dia menggunakan simbol yang dekat atas kepala dia ada topi. Macam tu. Okey. Atas kepala dia ada topi. Ini kita panggil sebagai unit vektor. Okey, tadi I ialah satu unit kan. Tapi kalau ni unit vektor untuk R, dia ada nombor di depan I dan ada nombor di depan J. So kita nak cari unit vektor. Formula unit vektor ni kalau dalam SPM dia ada dalam senarai formula kat depan. Okey. Jadi tapi dia tak tulis perkataan unit vektor. Dia awak kena faham simbol ni. Simbol tu kena ingat. Bila vektor ada pakai topi, dia adalah unit vektor. Okey, kalau R ada garis di bawah, dia adalah R ada garis di bawah, apa dia? Ada 3 simbol kat sini. R pakai topi ialah unit vektor. R ada garis bawah, dia adalah vektor. Dah ada jawapan ni Okey. R garis bawah ni vektor. Kita kena bahagikan dengan magnitude vektor tu. Okey. Jadi unit vektor jawapan dia akan bentuk macam ni lah. Vektor R. Okey. So vektor R ni kita letak kat atas, ambil saja apa jawapan vektor R awak. 4i plus 3j ke apa-apa saja, letak dekat atas. Kita bahagikan dengan magnitude vektor tu.
Okay, clear untuk unit vektor? Unit vektor ni selalu keluar dalam exam, selalu ditanya lah soalan vektor ni. Untuk paper 1, memang ada unit vektor. Vektor R. Okay. Okay, boleh? Kalau boleh, kita tengok contoh. Okay. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Clear. Okay, Mirul. Bagus. Rodi apa kata clear. Nanti biar je macam tu. Nanti lepas ni kita cerita macam mana rupa dia jadi. Dia boleh bertukar-tukar. Okay. Kita tengok soalan. Contoh soalan untuk unit vektor. Okay. Okay. Ni contoh soalan yang paling simple. Abaikanlah tulisan yang buruk tu Okay. Find the unit vector in the direction of OB. O is the origin. O is the origin and B is the point negative 8, 6. Okay, nak cari unit vector pada arah vektor OB. Okay, 0 ialah asalan. Dan B itu adalah titik negatif 8, 6. So, soalan ni cikgu transfer kepada gambar raja. Yang pakai pen merah ni lah gambar rajanya. Okey. Maksudnya ni vektor OB dan koordinat B ni adalah negatif 8, 6. Dia bersambung daripada O, origin. Okey, OB. Okey. Jadi, kalau cikgu nak cari unit vector. Sekejap Cikgu terbuat palang pula. Kenapa Muslihah tak dapat join? Line dekat tempat dia tak elok atau macam mana? Tak apa, nanti Muslihah boleh tengok video. Lepas ni kan cikgu akan upload dalam grup. Okay, siapa yang tak dapat join, nanti boleh tengok video aja. Ulang-ulang banyak kali sampai betul-betul faham chapter ni. Okay. Okay, sekarang ni nak cari unit vektor untuk OB. Jadi ni formula dia lah. Vektor OB bahagi dengan magnitude OB. Jadi, vektor OB, O pergi B, pergerakan ke kiri negatif 8. So, negatif 8I, dia naik atas 6 plus 6J. Okey. Boleh nampak tak ni? Tak apalah. Akilah nanti suruh Muslihah tengok video aja. Okey. So, sekarang yang bawah ni kita cari dia punya magnitude. Okey. Macam tadi kita buat tu lah. So, kita akan dapat jawapan macam ni. Right. Okay. So, bila dapat macam ni, kita sempurnakan lagi. Kita sempurnakan lagi sikit. Calculation dia akan jadi macam ni. Okay. So, bila kita dah tukar square root 100 menjadi 10, jadi kita tengok 8, 6, 10. Macam ada kaitan kalau kita boleh factorizekan kan. Semua boleh dibahagi dengan 2. Jadi stepnya kita boleh factorizekan keluar 2. Nanti 2 dengan 10 ni kita boleh simplify. Akhirnya jawapan kita akan jadi macam ni. Intan, cikgu dah buang modulus tu. Cikgu salah tulis. Cikgu dah betulkan dah. Blur. Okey, blur ya gambarnya. Sebab kat rumah cikgu ni semua ada, jadi line internetnya berebut lah kan. Okey. Jadi kalau sampai sini nombor-nombor ni semua tak boleh dibahagi pada satu nombor yang sama, so kita stop kat situ lah.
Tapi disebabkan ni boleh dibahagi, pemudahkan lagi. Step ni kalau awak tak tunjuk pun tak apa. Sebab step ni tak ada markah. Okay. So kita congak aje lah. Semua boleh bahagi 2 dan terus lompat dapat jawapan macam ni. Okay. Kalau awak tak jawab sampai akhir ni, means awak tak simplify. Awak tak bagi jawapan dalam lowest term. Awak tak bagi jawapan dalam nilai yang terendah. Okay. Boleh? Okay. So sekarang, bentuk nak tulis unit vektor ni ada macam-macam tau. Tak semestinya you all tulis macam ni. Okay. Cikgu dah senaraikan bentuk-bentuk yang boleh. Kita nak tukar 1/5 dekat depan. Lepas tu kita bracketkan vektor dia kat belakang. Pun diterima. Ataupun siap-siap darab ke dalam. Boleh juga. Kalau tak nak guna IJ, nak guna kolom vektor, boleh letak 1/5 kat luar. Ataupun kita darabkan terus ke dalam. So ada banyak cara. Jadi mana-mana cara, selagi soalan tak minta dalam bentuk apa, awak boleh bagi dalam apa-apa cara pun. Okay? Lepas ni kita nak mula buat exercise yang simple untuk tajuk ni. Okay, kejap break, minum air sekejap. Kering pula tekak cikgu. Kenapa 1/5? Okay, 1/5 sebab ni cikgu asingkan ni. Cikgu tarik ni. Ni tarik keluar. Yang ini cikgu bracketkan. Jadi 1/5 lah. 5 tu kat bawah kan? Okey. Okey, faham. Mirul panjang M-nya. Okey, faham betul lah tu. Okey, so kita beralih pada slide yang pada page yang ke-6. Kita cuba buat soalan sikit. Okey, question 1 untuk vector in Cartesian plane ni. Jadi sekarang ni dia dah beri koordinat A, koordinat B, koordinat C dan koordinat D. Okey. Dia suruh kita cari vektor-vektor yang disenaraikan ni. Tutup dulu yang bawah. Nanti korang sibuk nak cuba yang bawah. Tengok yang atas dulu. Okey. So sekarang nak cari vektor AB. Kita gunakan triangle law yang kita belajar 2 hari lepas tu. AO plus OB. Okey, AO plus OB. AO, okey, kalau A ialah 4 macam tadilah. Okey, kalau awak ingat tak? Tadi mestilah ingat baru lagi kan. Sini adalah O dan ini adalah A. Okey. A ni 4, Y 3. Okey, tapi kita nak AO. AO kalau dia OA, kita boleh ambil teruslah sama dengan koordinat ni kan. Dia akan jadi kolom, kalau guna kolom vektor 4, 3. Kalau guna IJ 4I plus 3J. Okey. Tapi kalau kita nak ambil terbalik, jadi pergerakan dia ke bawah, dia akan bergerak gini dulu kan. So akan pergi negative 4 minus 3. Okey. Sebab tu dapat sini. Negative 4, negative 3. Okay. Plus OB. OB, kita boleh terus ambil koordinat ni. So, 5, 8. Okay, ini cara nak menambah dia. Atas tambah dengan atas. Sebab dua-dua ni adalah pergerakan X kan. Yang bawah ni adalah pergerakan Y. Jadi, kita tambah atas, tambah bawah. Dapatlah ni. 1, 5. Okay, yang ini awak akan belajar lagi dalam matematik bawah tajuk matrix. Okay. Okey. Ready untuk jawab soalan? Okey, salin dulu yang A, B, C, D tu. Awak salin tepi dulu. Sebab nanti bila cikgu tolak kertas cikgu kat atas, nanti takut dah terhilang pula koordinat A, B, C, D. Okey, boleh kita teruskan lagi?
Okey. So, kita lanjutkan lagi. Nak cari B. Alright. Nak cari B. BC. Okay, cuba buat nak dapatkan BC. Cikgu nak awak nyatakan jawapan akhir dia. Macam mana boleh? Apa Iris? Nak dapat OB. OB ni kan koordinat dia 5, 8. Jadi maksudnya macam ni. Ni O, ni B. Ni koordinat dia 5, yang ni 8. Jadi OB tu adalah pergerakan dia 5 ke kanan, 8 ke atas. Tu 5, 8. Macam tu. Okey, kita nak dapatkan BC. Clear tak Iris? Untuk dapatkan OB. Okey, cuba untuk dapatkan BC. Negatif 7, negatif 2. Ada yang nak dapat negatif 7, negatif 2. Yang lain? Yang lain dapat tak BC? BC kita gunakan BO tambah OC. Gunakan triangle law. Okey, dapat tak yang lain? Ada yang seorang yang dapat? Ke line cikgu tak elok ni, tak masuk komen korang? Jawapan dia memang negatif 7, negatif 2. Okay, so BC so, untuk BC kita akan ambil BO plus OC. Okay, BO terbalik daripada arah ni. Blur tapi okey lagi. Okay. BO. So, BO bukan OB. Jadi kita kena ambil negatif semualah. Negatif 5, negatif 8. Okay. Dan OC ambil terus yang ini. Negatif 2, 6. Selesaikan. Kita akan dapat okey. Kita akan dapat negatif 7 dengan negatif 2. Okey. Okey. Seterusnya kita cari AC. Okey, dapatkan AC. AC kita gunakan AO plus OC. Okey, ada banyak buka terus lah ya. Okey. Okay, untuk C kita gunakan AO plus OC. Jadi AO negatif 4, negatif 3.
plus dengan OC negative 2, 6. Okay. Negative 6, 3. Okay, betul Nurun. Jadi kita akan dapat negative 6 dengan 3. Okay. Cuba yang D pula CA. C negative 6, 3. Negative 6, 3. Negative 6, 3. Ramai dapat jawapan negative 6, 3. Jawapan lain? Six negative 3. Okey, kalau dia dapat 6 negative 3 terbalik pula ya. Okey. So yang lain 6 negative 3. Okey, 6 negative 3. Okey, sudah 3 orang dapat 6 negative 3. Okey, tengok jawapannya. CO terbalik. Okey. CO terbalik. So 2 negative 6 plus OA yang betul. Okey, so kita akan dapat 6 negative 3. Okey, 6, 3 salah, negative 3. Okey, negative 6 plus 3. So, negative 3. D dapat kosong. Dapat kosong. Macam mana boleh kosong? Okey, 6 negative 3. Right. Okey, cuba buat pula untuk E dengan F. Semak siapa yang dapat jawapan salah tu. Semak semula kat mana kesilapannya. Okay. E negative 1, negative 10. Okey, tengok dulu. Bagi peluang kawan-kawan lain cuba. AD is AO plus OD. AO terbalik. Negative 4, negative 3. OD yang betul. Okey. Kalau draft lukis lagi better lah kan teacher, sebab boleh confuse. Okey, memang boleh. Kalau nak lukis boleh, tak salah. Macam mana dapat CO? Okey, Google jawab E negative 1, 4. Selesaikan ni sekejap Okey, so kat sini 3 minus 4 is negative 1. Yang bawah ni kalau kita darabkan kita dapat negative 10. Okey, nak jawab soalan Alia. Macam mana dapat CO? Okey. Tukar pen Okey, CO kat sini. Nampak tak? Okey, sekejap. Sikit. Alright. C is negative 2, 6. Sekejap cikgu ambil kertas lain. Penuh dah kertas ni. Okey, jawab seorang-seorang je soalannya. Okey, sekarang C tu negative 2, 6. Jadi, X is negative 2. Y is 6. So, CO ke sini. Ni OC. OC, koordinat dia ialah negative 2 dan atas ni adalah 6. Jadi, kalau cikgu nak CO pergerakan dia
C starting kat sini nak ending kat sini. So kita mesti gerak kiri kanan dulu kan. So pergerakan kita ke kanan, dia akan jadi CO kita akan jadi ini pergerakan ke kanan adalah sebanyak 2. Positif 2. Jadi lepas tu dia turun ke bawah. Turun ke bawah sebanyak 6. Dapat negatif 6. Macam tu. Okey. Okey. Boleh Alia? Okey, tadi E Kugan kata negatif 1, 4. Syafiqah Luqman kata 215. F pun 215. Ada yang kata F 215. Oh, Syafiqah betulkan F tu 215. Okey, E tadi tu ialah negatif 1, negatif 10. Okey. Sebab AO kan terbalik tadi kan, kita dah kata negatif 1, negatif 3. OD ialah 3, negatif 7. Jadi bila kita selesaikan, negatif 4 plus 3 is negatif 1. Negatif 3 plus negatif 7 is negatif 10. Okay. So yang terakhir DB. DB kita akan gunakan DO plus OB. Okay. DO terbalik daripada OD. So dia akan jadi negatif 3 dengan positif 7. OB dia akan dapat 5, 8. Okay, selesaikan. 5 minus 3 is 2. 7 plus 8 is 15. Okay, so F, ramai yang dapat jawab betul kan? F to 15. Okay, so boleh ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita beralih ke soalan lain? Ada apa-apa yang tak clear yang cikgu perlu jelaskan balik semula? Line tak apa cantik lah. Dekat tempat cikgu okey pula line-nya. Okey, tak apa. Mana yang tersangkut-sangkut tu nanti boleh tengok semula dekat video ulang balik. Nanti kalau ada apa-apa tak faham, kalau bagi pelajar cikgu boleh tanya dekat tele. Bagi pelajar-pelajar lain, tanya aja dekat wall group kita. Nanti cikgu, insyaAllah cikgu akan jawab. Pun boleh juga kan? Sama je. Okey, sangkut Okey, cikgu pun tengok makin berkurang yang dah terkeluar balik semula. Okey, dah mula masuk balik semula. Line tak berapa cantik malam ni. So semua stay at home, jadi semua ramai yang guna internet, jadi line-nya pun tak berapa ni lah. Okay, so bagi siapa yang ada dalam dan dah masuk live ni, boleh kita continue question 2. Siapa yang tersangkut-sangkut tu, harap pulih lah internetnya. Okay, tengok question 2. Nurun, nanti video live ni ada dalam grup. Memang cikgu upload semua video-video dalam grup. Okay, question 2. Okay, cikgu tak nak ajar dulu. Fikir apa yang awak dah belajar dalam vektor. Sebab kita dah hampir nak sampai penghujung tajuk vektor ni. Tinggal buat latihan-latihan je, cikgu ada standby beberapa soalan. So gunakan semua ilmu yang awak tahu. Cuba jawab soalan ni. Given that vektor A dia dah bagi, and vektor B pun dah bagi, tapi ada satu unknown kat sini, ada constant P kat sini. Find the values of P. Find the values, ni keyword dia. Values means more than one. Okay, find the values of P if magnitude A equal to magnitude B. Okay. Cikgu bagi masa untuk awak kira. Gunakan apa saja cara yang awak dah belajar. Gunakan semua ilmu yang awak dah tahu mengenai vektor. Dapatkan jawapan nilai P. Cikgu nak jawapan akhir. Nanti cikgu akan tunjuk jalan kerja.
Dapat berapa? Tapi tak yakin. P equal to 4. Okay, kan cikgu kata values ada more than one answer. P equal to 4, satu jawapan. Satu nilai. Okay. Tak confident. Tak confident. Masya kata, okay. Syafiq Lokman kata P equal to 4. Marsha pun sama. Aliana sampai Izzati yang tadi. Okay, P equal to 2. Marsha tak confident. Tapi mana jawapannya Marsha? Okay, Alisa. P equal to 4. P equal to negative 4. Alisa pun sama, Marsha pun sama. Okey, Dalila pun kata yang sama. Okey. So, betul. Jawapan dia memang betul. P equal to 4 and P equal to negative 4. Jadi, kita gunakan sajalah formula magnitude yang macam Pythagoras theorem tu lah. Okey. Jadi kita ambil magnitude A square root 4 squared plus 2 squared equal to square root. Ambil yang ni pula. 2 squared plus P squared. So dekat sini kita akan dapat ni square root kiri kanan ni kita boleh buang lah. Yang ini kita akan dapat 20. Kemudian sini kita akan dapat 4 plus P squared. So, P squared ialah 16. So, P is 4 or P is negative 4. Simple kan? Okey, ramai dapat jawab. Okey, bagus. Okey, kita pergi pada question 3. Boleh? Okay, question 3. Okay, so sekarang okay, vektor A dia dah beri 7, 8 dan vektor B pun ada K kat sini. Kali ni find the values of K if magnitude untuk A tambah B. Magnitude untuk vektor A tambah vektor B sama dengan 13. Okey, cuba kira. Okey. Cuba kirakan. Tambah dulu magnitude vektor A tambah vektor B. Lepas tu cari magnitude, samakan dengan 13 dan selesaikan. Ini dapat
Okey, kita sama-sama sambil-sambil awak kira, sambil-sambil cikgu tulis jawapannya. Okey, supaya kita tak wasting time. Dah 1 jam dah kita live ni. Okey. Okey, Alia dapat. Okey, siapa yang belum dapat tu boleh tengok ni, cikgu dah tuliskan jalan kerja dia. Jawapan dia memang K equal to 4 and K equal to negative 20. Mana tempat lagu yang tadi bang? Kenapa? Sambil-sambil ni. Dengan muzik aja boleh ke? Dia block tak? Muzik macam muzik. Okey, 4 negative 20. Okey, ramai dapat kan? Okey. So siapa yang masih tersangkut-sangkut nak cari jalan kerjanya, tersangkut-sangkut tak dapat jawapan, ni cikgu dah tuliskan jawapan dekat sini. So boleh semak dekat step mana yang tersangkut. Okey. Tak apa, kalau tersalah buat tak apa, kita belajar daripada kesilapan tu lah. Okey. Ada lagi, cikgu ada standby 7 soalan sebenarnya. Ni soalan ketiga. Stop dulu, nanti kan bila perlu baru mute je semua. Okey. Okey, kita teruskan soalan keempat. Question 4. Okay, question 4. Okay, kat sini PQ, vektor PQ is 2i minus 3j dan vektor QR ialah 4i plus 11j. Kali ni kita nak cari unit vektor. Okay, kita nak cari unit vektor in the direction PR. Jadi step dia kena cari PR dulu. Okay, cari PR dulu dan cari unit vektor untuk PR. Okey. Cuba kira yang ni. Okey. Macam sangkut aja ni. Okey, dah boleh mengira ke belum?
PR 6I tambah 8J. Okey, betul untuk PR. Okey, sekarang cari unit vektor untuk PR. PR 68. Okey. So, PR PQ plus QR. PQ is 2I minus 3J plus 4I plus 11J. Okay, so 6I plus 8J. Okay. Okay, PR. Okay, Nurul dah dapat kira untuk unit vektor. So, dia kata 3I tambah 4J over 5. Okay, sebab soalan ni lebih kurang macam contoh tadi kan. Okay, dapat. Betul. So, magnitude PR. Bukan magnitude. Untuk cari unit vektor. Okay. Sama macam tadi lah. Contoh yang cikgu bagi. Sama je. Tak perasan pula. Kebetulan tersama. So, yang bawah ni kita akan dapat square root 100. So, sama saja So, kita akan dapat 6I plus 8J over 10. So, dapat jawapan yang sama tadi. 3I plus 4J over 5. Okay. Okay. So, komen macam sangkut aja ni. Okay. So, ada nak tanya apa-apa untuk yang soalan keempat ni? Dekat pukul 11 tadi. Okey, boleh. Alright, kita pergi lagi pada soalan lain. Okey, soalan yang kelima ni agak simple. Konsep saja. Okey, simple saja. Ada gambar rajah kat sebelah kiri. Kemudian kita nak nyatakan OA dalam bentuk ni. Lepas tu nyatakan OB dalam bentuk kolom vektor. Nyatakan vektor AB dalam bentuk IJ. Okay, good. Ini simple. Ini selalu soalan paper 1 lah. Okay, satu markah kat atas, satu markah kat bawah. Okay, ni boleh dapat jawapan tak? Ni simple ni. Very simple. Kalau jawapan cikgu, kalau jawapan dia, kalau macam magnitude dia dapat point, kalau square root. Macam mana ni, tak faham lah Nurul soalannya. Maksudnya kalau magnitude tu dapat point. Okey, kalau dapat point, kita biar jawapan kita dalam square root. Tak payah kita tulis point. Tapi nak tulis point boleh je. For significant figures lah. Tapi macam tak berapa kemas kan. Okay, OA is 4-3. Okay, sebab okay, magnitude jangan tukar decimal. Ya, betul. Tak payah, tak perlu. Okay, OA bergerak ke atas, jadi senang aja. Dia adalah 4-3. Okay. Okay, simple. Memang very simple. So, rugi kalau soalan ni keluar dalam SPM, tak boleh jawab. 2 markah. Okay. Simple. Very simple. Okay, yang B. AB. AB kat sini. Okay, AB. AB, Rodia aktif hari ni. AB lah negatif 4I plus 2J. Rodia daripada mana Rodia? Daripada Sasem ke? Negatif, Adriana kata negatif 4I plus 3J.
Anissa kata negatif 4i plus 3j. Kugen Kugen baru muncul balik semula Kugen. Tadi hilang sekejap je. Negatif 4i plus 2j. Oh, ada yang salah. Okey, tukar. Oh, daripada Sasa. Okey, Rodia. Bagus anak murid Cikgu Syikin ni. Kawan Kugen lah ni. Okey. Cikgu nak jawapan lagi. Negatif 4i plus 2j. Adriana. Okey. Okay. Caranya, kita tengok dekat sini lah. Kita potong ni. Kita tahu ketinggian ni 5. Tapi sampai sini adalah 3. So, ni adalah 2. Jadi, A nak pergi B. Kita gerak ke kiri. Ke kiri adalah negatif. Negatif berapa? 4. Okey. Ni 4. Negatif 4. Dan kita naik atas sebanyak 2. Okey. Line tak clear. Itulah. Tak apa. Yang penting nanti tengok balik dekat videonya. Kugen. Mesti terputus-putus kan? Okey. So, apa tadi? Okey, yang ni. Negatif 4i plus 2j. Itulah kan. Sekarang baru okey. Okey, tak apa. Baik sempat. Belum habis lagi ni. Ada lagi 2 soalan lagi. Okey. Kita mula tadi 9.30. Dah 1 jam setengah Okey. Settle soalan 5 ni. Question 5. Ni very easy. So, kita pergi pada question 6. Okay. O is 0, 0. Maksudnya O adalah asalan ataupun origin. Kena kita ada koordinat P, koordinat Q dan R. R ni dia tak bagi koordinat. R ini adalah point yang berada atas PQ. Dengan dia bagi ratio kat sini. PR sama dengan 3/5 PQ. Jadi nak cari in terms of I and J untuk PQ dan juga OR. Okey. Sorry. Okey, dapatkan PQ. $15.5. Okey. 15I plus 5J lah kan, Kugen? Okey, betul. Okey. Teruskan lagi dengan cari OR. Okay. So, untuk A, PQ is PO plus OQ. Dan PO ialah terbalik kan. So, terbalik kita kena terbalikkan juga dia punya positif negatif ni. So, 2 negatif 3 plus OQ. 13, 8. Okay. So, kita akan dapat 15 dengan 5. Okay. Tapi dia nak in terms of IJ. So, kalau kita pakai gunakan column vector. So, kita tukar kepada pada bentuk IJ. Ikut soalan, permintaan soalan. Okay. Okay, 15, 5. Jadi teruskan dengan cari OR.
Gunakan maklumat yang ada dekat sini. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya sikit. Apa maksud, apa maksud bila dia sebut PR equal to 3/5 PQ? Apa yang kita boleh katakan? Dia macam tadi. Okey, kejap. Kita cerita ni sekejap. Okey. PR equal to 3/5 PQ. Okey, apa maksud ni? Apa yang kita boleh katakan bila dia ada kaitkan PR dengan PQ? Kenapa ada satu pecahan antara PR dengan PQ ni? Apa maksudnya? Ratio. Okey, ratio. Memang ni ratio, tapi maksudnya apa? Apa maksudnya PR dan PQ ada ratio? OP plus OR ialah 3/5 PQ. OP plus OR, PO plus OR. Arif, PO plus OR. Kita kena pastikan tengah-tengah tu sama. Distance, Marsha kata distance, jarak dia. Okey, ini maksudnya kalau cikgu lukis gambar dia. Okey, let's say sini adalah P. Sini ni P, ini R dan ini Q. Bila ada ratio kat tengah-tengah ni bermaksud dia adalah sebaris. Bila kita tengok ada huruf yang sama pada kedua-duanya. Okey, ini bermaksud PR ni adalah 3 bahagian. Okey, 3 parts. Dan PQ ni 5 parts. So, sini 2. Okey. 5 PR sama dengan 3 PQ. Okey. Okey, ramai yang jawab betul tu. Jadi, awak faham. Maksudnya, bila kita tengok vektor yang panjang yang digunakan ni ada 2 huruf yang sama. Maksudnya, dia adalah segaris. Okey. Dia adalah segaris. Bila segaris, kita sebut dia sebagai kolinear. Okey. Jadi kalau ada soalan, minta awak buktikan, minta awak buktikan PRQ adalah kolinear. So kita kena carilah apa kaitan antara PR dan PQ ataupun PR dan RQ. Yang penting ada 2 huruf yang sama. Okay? Tapi kalau dekat sini PR equal to 3/5 OQ. Tu macam mana maksudnya? Ni kita selingan sekejap. Dia dah bagi jawapannya. Okay, tak apa. Kita selingan sekejap. Kalau bisa kata soalannya PR is 3 OQ. Kalau ada 2 huruf yang sama, maksudnya kolinear. Tapi kalau tak ada huruf yang sama, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita berhenti ke? Bukan kolinear. Memanglah bukan kolinear, Nurul. Tapi kita sebut sebagai apa? Kalau dia bukan kolinear, tapi dia ada kaitan ni. Jadi apa yang berlaku kat sini? Bukan kolinear. Memang bukan kolinear. Okey, ini maksud dia adalah parallel. Okey. Maksudnya OQ ni, ingat tak yang masa mula-mula dulu kita belajar vektor. Okey, dia adalah selari. Maksudnya OQ ni dekat sini. Ni satu bahagian, ni OQ dan sini adalah P,
R. Ni 3 bahagian. Dia selari. Kalau ini adalah A, ini adalah 3A. Ini dipanggil sebagai parallel. 3 kali ganda. Betul. 3 kali ganda. Locus. Apa pula cerita locus kat sini? Bukan locus. Bukan locus. Dia adalah selari. Okey. Jadi kalau kita nak mencari ratio dia ni, kita misal kata kita tak tahu berapa ratio dia. So kita bolehlah gantikan ratio tu dengan satu simbol lah. Awak nak gunakan apa sajalah, tak kisah. Biasa kadang-kadang dia orang guna lambda, O, Q. Jadi kita kira masukkan vektor-vektornya dan dapatkan lambda tu, dapatkan ratio tu. Ni selingan sajalah. Okey. So kita sambung balik tadi. Kita berhenti tadi ni. Nak cari OR. Okey, tadi ada yang dah bagi jawapan. OR 3/5 15I tambah 5J. Alia cari tadi soalan PQ tu Alia cari unit vektor. Soalan tak minta unit vektor. Soalan minta vektor saja. Okey, nak cari OR. Kalau cari koordinat R boleh. Koordinat R. Ya, kalau cari OR tu maksudnya kita nak cari koordinat R lah. Tapi kita kena buat jalan kerja mengikut cara vektor. OR ialah 7I plus 9J. 7I plus 6J. 7I plus 6J. Okey, ada 2 orang dah jawab 7I plus 6J. Okey, jawapan dia memang 7I plus 6J. Itu yang betul. Okey, cikgu tunjukkan jalan kerjanya. Bagi siapa yang mungkin tak dapat ni, kita tarik tepi. Okey. So OR dia bagi kita kan tadi PR equal to 3/5 PQ. So PR ni kita boleh kembangkan dia, tukar pada triangle law. Kita akan dapat PO plus OR equal to 3/5 PQ. Dah dapat kat sini. So masukkan aja. 15I plus 5J. Okey. So kita nak cari OR kan. So kita kena yang ini kita tolak dengan PO. So OR is, yang ini simplify kan. Kita akan dapat 9I plus 3J. Tolakkan dengan PO. Okey. Kalau PO, macam tadi dapat kan PO, tolakkan dengan PO. 2I minus 3J. So kita akan dapat jawapan 7I plus 6J. Macam tu. Okey. Okey. Settle yang ni. Okay, kita pergi pada soalan yang terakhir. Okay. Sangkut pula pen cikgu ni. Okay, kita pergi pada soalan yang terakhir. Kalau ada yang salah tu tak apa, tengok jalan kerja yang betul. Nanti ulang balik dengar supaya kita lebih faham. Okey. Okey, ni soalan yang terakhir. Panjang sikit.
Kita ada OP equal to POQ, ada OR. Kemudian soalan pertama nak tunjukkan PQR adalah collinear. Nak cari ratio antara PQR. Okey, jadi kena boleh bentukkan sendirilah awak nak gunakan PQQR ke PQPR ke boleh. Tapi disebabkan soalan yang kedua kita nak cari ratio untuk PQ dan QR, so better untuk tunjukkan PQR are collinear, gunakan yang inilah. Buktikan apa kaitan PQ dengan QR. Cari ratio dia. Okay. So, hence, lagi keluar kat sini. Find OS and OT. Given OQRS is a square and SQ equal to 1/3 ST. Okey, cuba jawab yang ni. Nak tunjukkan PQR itu adalah collinear. Dapatkan dulu PQ. Apa vektor untuk PQ? Ada yang dapat jawapan PQ? Okey, dapatkan triangle law dulu. PQ is PO plus OQ. Okey. Ke line tak berapa clear ni? PQ ialah Q minus 3P. Q minus 3P. Okey, betul tu Alia. Betul. So, PO terbalik daripada OP. So, negatif P plus OQ dia dah bagi. Ambil, tolak. 2P. So, kita akan dapat Q minus 3P. Okey. So, sekarang step yang kedua cari pula QR. Gunakan triangle law juga. QO plus OR. Okey. So, QO dapat jawapan QR? Okey, dapat sama dengan cikgu. Jawapan QR ialah 3Q tolak 9P. So, sekarang macam mana kita nak buktikan dia adalah collinear, segaris? Okey, macam mana kita buktikan dia adalah segaris? Dapat, okey. Nak buktikan dia segaris. PR adalah 4Q minus PR.
Kenapa cari PR pula? 4Q minus 12P. Kenapa cari PR? Soalan tak suruh cari PR. Okey, untuk pattern yang ini, kita kena tengok apa kaitan PQ dengan QR. So, boleh tak kita ubah lagi kat sini? 3Q tolak 9P tu jadi Q tolak 3P sebab boleh kecilkan. Ya, betul. Tapi, tak boleh Q tolak 3P. Kita tak ada equal kepada apa-apa. So, tak boleh hilang. 3 tu biar dekat depan. Macam tu. Okey. Sekarang nampak tak ada perkaitan antara dua-dua ni? Nampak tak? Ni Q tolak 3P. Yang ni 3Q tolak 3P. Jadi dekat situlah kita nampak dia punya perkaitan. PQ equal to QR. Tak boleh. Tak boleh, Aina. PQ tak sama dengan QR. So macam mana? Macam mana kita nak tuliskan perkaitan yang menunjukkan kita buktikan dia adalah selari? Cikgu dah simplify kan ni. Maksudnya kita factorize kat sini, keluarkan 3. Tapi 3 tak boleh hilang sebab dia tak ada equal to apa-apa. Okay? So macam mana kita nak kaitkan antara PQ dengan QR? Anybody? Baik, dah dekat 11.30 ni. Kelas 2 jam cukup lah kan? QR ialah 3PQ. Betul. Okay? Jadi, QR ialah 3Q minus 3P. Dan Q minus 3P ni ialah PQ. So, QR is 3PQ. Okay? Jadi, kita dapatlah buktikan dia adalah collinear. Sebab ada ratio yang mengaitkan antara garisan ni dan ada dua huruf yang sama kan? Ada kiri kanannya ada benda yang sama, ada Q, ni apa ada Q. Jadi dia terbukti adalah collinear. Macam tu lah kita nak proof kan. Okay, 3PQ equal to QR lah. Boleh juga diterima. Okay, sentiasa terbaik Terbaik ke terbalik Okey. So bila dah dapat yang ni, jawab soalan yang kedua, nak nyatakan ratio of PQ and QR. Okey, soalan seterusnya. B. State the ratio of PQ ratio QR. Okay, kalau QR ialah 3PQ, sekarang kita nak PQ ratio QR. Oh, Cik B tak ada malam ni. Kan? Cik B tak ada. Mungkin tak ada line kot malam ni. Okay. Ratio. Jawab soalan cikgu dulu cepat. Dah 11.30. Okay. PQ ratio QR is 1 ratio 3. Okay. Betul. Okay. Jadi, cara tulis jawapannya, PQ over QR ialah dekat sini tadi kan.
Kat sini tadi kita tahu QR adalah 3PQ. So kalau kita nak PQ over QR, okay, so ni kita kena pergi sini. Jadi bahagilah jadi 1/3. Jadi 1/3. Jadi yang ni bukan jawapan akhir. Kita kena tukar balik. Tukar ikut soalan, kehendak soalan. Is 1:3. Macam tu. Okey, seterusnya soalan C. Hence, jadi gunakan apa yang kita ada tu. Find OS and OT given OQRS adalah square. Okey, segi 4 sama. Dan SQ tu adalah 1/3 ST. Okey, bagi cikgu jawapan OS dulu. Cikgu permudahkan sikit dengan cikgu lukiskan gambar dia sekejap. Ambil kertas sekejap. Okey, macam mana rupa pada soalan ni? Dia kata OQRS itu adalah square. Okey. Jadi kat sini kita lukis satu square, nak membayangkan kan? Okey, nak membayangkan. OQRS square. Okey. Nampak tak? Tak nampak Saya ingat dah. Okey. Okey. OQRS adalah square. Kemudian dia kata kita nak cari OS dan kita nak cari OT. Tapi T tak ada dalam ni. T dekat sini dia kata SQ equal to 1/3 ST. Jadi SQ ni ialah 1/3 ST. SQ dengan ST. Maksudnya dia adalah collinear. Ada lagi T kat sini. Okey. T dekat atas. Jadi SQ adalah 1 part. ST 3 parts. So kat sini 2 lah. Macam tu. Okey. Jadi OS ni berapa vektor untuk OS? Dah tak ada yang jawab dah. Hilang lainnya ke? Dah mengantuk. Dah 11.30. Cepat kita nak end up ni. Sekejap lagi. Cikgu nakkan jawapan OS. Ke sengaja delay ni? So OS ni adalah selari dengan QR. Tadi kan awak dah kira QR. So OS ni sama dengan QR. So OS ialah 3Q minus 9P. Okay. Alright. So sekarang nak cari OT. Soalan yang terakhir, cari OT. OT nak cari kat sini ni. Hijau. Okay. Soalan tanya yang ni. Soalan minta yang ni. Jadi kita boleh buat triangle law dekat sini. Cepat kita nak habiskan ni. Dapat ke tak dapat ni?
Jadi okey, mungkin line sangkut sikit kot. Okey, tak apa, cikgu teruskan aja. So OT is equal to, kita buat triangle law, OT ialah OS plus ST. Okay. So OS tadi dah dapat ni kan. 3Q minus 9P plus ST. ST dekat soalan tadi, OT lah OS tambah ST. S5 ST. Okay. So ST ikut pada soalan, dia kata ST. Okay. ST ni kita boleh ambil sebagai 3 kali daripada SQ kan. Sebab kita boleh cari nanti nilai SQ. Okay. So ST is 3SQ. Okay. Jadi kita ada 3Q minus 9P plus 3. Cari SQ. SQ adalah SO plus OQ. Okay. OT 19Q minus 50P. Salah jawapan tu. Okay. So cikgu teruskan lagi. Saya tak cukup pula ruangannya ni. Okay, cikgu tarik sikit ke sini. Jadi OT tadi ialah 3Q minus 9P plus 3. SO kita, SO berapa? SO opposite daripada sini. So negative 3Q plus 9P plus OQ. OQ ni dah ada pada soalan. Salin saja Q minus 2P. Okey. Intan dapat 12Q minus 36. Salah. Bukan jawapannya. Okey, sempurnakan yang ini. Bila disempurnakan yang ini, awak akan dapat jawapan. So 3Q minus 9P plus 3. Selesaikan yang dalam ni. Q dengan Q. Okey, kita akan dapat negative 2Q. 9 minus 2, kita akan dapat 7P. Okey. So kan nak darabkan ke dalam. Q minus 9P. Ni darabkan dapat negative 6Q plus 21P. Okey. Orang lain tak dapat jawapan. Awak Intan betulkan balik. 12Q tambah 36. Salah Intan. Tak boleh. Okey. 3 minus 6 dapat negative 3Q. Negative 9 plus 21 dapat 12P. Macam tu. Okey. P tolak 3Q. Betul. Okey, salah dekat SO. Okey, so jadi kena hati-hati. Untuk buat soalan vektor ni memang kita kena lebih teliti lah. Okey, so kita habiskan kelas kat sini. Dah 11.30. Maksudnya 2 jam lah kelas kita. Okey, 9.30 kita start. 11.30 kita end up. Ya, betul. 12P tolak 3Q. Cikgu dah bagi jawapan pun tu. Okey. Okey, so sampai sini kira tajuk vektor ni dah habis. InsyaAllah cikgu akan uploadkan latihan untuk dibuat. Dan after that cikgu akan recordkan video jawapannya untuk disemak. Okey.
Okey, jadi macam biasa, stay safe, stay at home. Okey, jaga kesihatan. Okey, sama-sama. Okey, harap semua dapatlah ilmu sikit sebanyak kan. Sekurang-kurangnya adalah terisi sikit masa cuti ni. Okey, sama-sama. Terima kasih juga pada semua sebab join live ni. Jangan lupa kalau ada yang tak ingat, recall balik, tengok balik video-video ni supaya kita boleh